Salam sejahtera. Pembelajaran pada hari ini ialah bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, sekarang kita perhatikan subtopik yang pertama untuk bahagian ini, 6.1.1, mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey. Baik. Jadi, di sini akan melibatkan pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah yang terlibat ada dua pemboleh ubah. Okey, apa maksudnya pemboleh ubah? Pemboleh ubah ini boleh rujuk kepada sama ada contohnya berat. Dari segi berat sesuatu benda ataupun ketinggian. Boleh jadi apa-apa kuantiti sahaja. Ataupun bilangan. Bilangan buku, bilangan orang dan sebagainya. Ataupun juga boleh melibatkan harga. Okey, harga untuk sesuatu barangan. Okey. Baik. Jadi sebelum kita perhatikan contoh-contoh itu, kita tengok dulu simbol-simbol ketaksamaan linear yang telah kamu pelajari, iaitu yang pertama, simbolnya ini. Okey, apa maksudnya ini? Maksudnya lebih besar daripada. Okey. Kadang-kadang tidak tulis perkataan ini, akan tulis melebihi. Okey. Simbol yang kedua pula, ini. Terbalik. So, maksudnya kurang daripada. Dan simbol yang ketiga, simbol ini dengan ada tanda sama dengan. Maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan. Okay. Jadi kadang-kadang dalam suatu situasi yang diterangkan, tidak ada perkataan ini. So, dia mungkin gantikan dengan perkataan-perkataan yang lain. Contohnya ada kata kunci sekurang-kurangnya. Keyword dia sekurang-kurangnya. Ataupun melibatkan kuantiti minimum. Okay. Seterusnya simbol yang keempat. Simbol ini terbalik daripada yang ketiga. Maksudnya kurang daripada atau sama dengan. Okay. Jadi kadang-kadang keyword dia, kata kunci lain untuk mewakili maksudnya, kita boleh gantikan dengan selebih-lebihnya. Kalau selebih-lebihnya maksudnya paling banyak sampai tahap ini sahaja. So, selebih-lebihnya. Ataupun ada kata kunci maksimum. Baik, sekarang kita perhatikan contoh satu dalam buku teks. Okay. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan pula ialah RM9 Malaysia. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah sebanyak RM100 Malaysia. Jadi kamu dikehendaki wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey. Jadi untuk ini terlebih dahulu kita perlu kenal pastikan dulu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Jadi di sini melibatkan bilangan buku rujukan dan juga buku latihan. Okey. Baik. Jadi penyelesaiannya kita perlu takrifkan dulu apakah pemboleh ubah X dan Y. Jadi kita boleh biarkan ataupun katakan X sebagai buku rujukan. Dan Y pula sebagai buku latihan. Yang ini rujuk kepada bilangannya. Ya. Okey, jadi sekarang telah diberitahu bahawa harga masing-masing untuk buku rujukan ialah RM14 dan untuk buku latihan ialah RM9. Jadi tambahan maklumatnya ialah amount maksimum
amount maksimum yang boleh dibelanjakan ialah RM100. Okay. So di sini untuk dapatkan jumlah harga sebanyak RM100 ini, kita perlu darabkan bilangan buku rujukan dengan harganya dan juga bilangan buku latihan dengan harga dia masing-masing. Okay. Jadi penyelesaiannya kita perlu ambil RM14 darabkan dengan bilangan buah buku rujukan. Tambahkan dengan harga bagi buku latihan iaitu 9, darabkan dengan Y iaitu buku latihan, bilangan buah buku latihan. Okey, jumlah amountnya tak boleh melebihi RM100. Paling banyak jumlah yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100 sahaja. So, perbelanjaannya mungkin kurang daripada 100 ataupun maksimum ataupun sama dengan RM100. Okey. Jadi sebab itulah ada tanda ketaksamaan kurang ataupun sama dengan. Okey. Jadi kamu boleh tinggalkan jawapan begitu sahaja. Okey, sekarang kita tengok pula contoh 2. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Ini poster kecil harganya RM12.50. Poster besar harganya RM18.50. Jadi kamu dikendaki wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah sebanyak RM150 sahaja. So maksudnya peruntukan pihak sekolah ini ialah sebanyak RM150. Tak boleh melebihi lah. Mesti kurang ataupun sama dengan RM150. Okey. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan apakah pembelian ubah yang sesuai di sini. Okey, pembelian ubahnya melibatkan keping poster kecil dan juga poster besar. Jadi kamu boleh wakilkan X sebagai poster kecil. Okey. X ialah poster kecil, bilangan poster kecil. Kalau tak mau XY, kamu boleh guna simbol lain. Okay. Manakala Y pula ialah bilangan poster besar. Okay. Baik. Jadi, untuk dapatkan jumlah amount ni, kita perlu darabkan bilangan poster dengan harga mereka masing-masing. So, kita ambil yang poster kecil harganya RM12.50, darabkan dengan X. Tambahkan dengan yang poster besar RM18.50. Darabkan dengan Y. Okay. Jadi seterusnya tidak boleh melebihi RM150. So maksudnya kurang ataupun sama dengan RM150. Okay. Baik. Jadi untuk bahagian ini, kalau kamu tak mau tinggal jawapan dalam bentuk nombor perpuluhan, kamu boleh cuba lakukan pendarapan yang sesuai untuk menghilangkan nombor tempat perpuluhan ini. Supaya dia kedua-dua sebutan ini menjadi nombor integer. Okay? Nah, jadi kalau kita darabkan kedua-dua ini dengan 2, kamu akan perhatikan 12.5 akan menjadi 25x. Tambahkan dengan yang ini pula 37y. Kurang ataupun sama dengan 300. Okay? Jadi ada dua pilihan, sama ada kamu boleh tinggal jawapan dalam bentuk ini ataupun yang kedua. Kedua-dua boleh diterima sebagai jawapan. Okay? Kalau tidak dinyatakan apa-apa syarat dalam soalan. Baik, jadi sekarang cikgu bincangkan soalan latihan praktis terdiri 6.1a, soalan 1a dan b. Okey, bahagian 1a, 1, wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Kita tengok A dulu. Puan Linda ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25 dan harga sekilo udang RM45. Puan Linda ingin membelanjakan sebanyak RM250
untuk pembelian ikan dan udang. Jadi maksudnya jumlah harga untuk kedua-dua pembelian ini tidak boleh melebihi RM250. Okey. Jadi kita wakilkan dulu XY ni. Di manakah XY dia? Iaitu ikan dan udang masing-masing. Okey. Jadi untuk ini darabkan dengan harga mereka masing-masing iaitu 25X tambahkan dengan udang pula harganya ialah RM45. So darabkan dengan Y. Okey, jadi jumlah perbelanjaan ni tidak boleh melebihi RM250. So mestilah kurang ataupun sama dengan RM250. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Kamu boleh tinggal jawapan begitu atau kalau nak kamu boleh perkecilkan nombor-nombor ini. Boleh permudahkan. Okey, dengan membahagikannya dengan 5. So setiap sebutan bahagi 5. So tinggal 5X tambah 9Y kurang ataupun sama dengan 50. Baik, sekarang kita sambung pula bahagian B. Pak Halim ingin menternak ayam dan intik secara kecil-kecilan untuk menjanakan pendapatan sampingan bagi menguruskan perbelanjaan keluarganya yang semakin meningkat. Seekor anak ayam berharga RM2 dan seekor anak itik ialah RM1.5. Pak Halim mempunyai modal sebanyak 500 untuk membeli anak ayam dan anak itik. Baik, jadi sekarang kita perhatikan pemboleh ubal yang terlibat iaitu bilangan anak ayam dan bilangan anak itik. Jadi masing-masing kamu wakilkan dengan X dan Y. Lepas tu darabkan dengan harga masing-masing iaitu 2 darab X jumlahkan tambah dengan RM1.5 Y. Okey. Modalnya ialah modalnya RM500. Maksudnya tidak boleh melebihi. So kurang ataupun sama dengan 500. Okey. Baik, jadi kamu boleh tinggal begitu ataupun kalau nak hapuskan yang nombor perpuluhan, kamu perlulah darab dengan 2. Okey. Jadi kalau darab 2 dapatlah 4X tambah 3Y kurang ataupun sama dengan 1000. So, kedua-dua jawapan ini boleh diterima. Okay, jadi setakat ini sahaja pembelajaran pada hari ini dan cikgu harap kamu dapat menyelesaikan latihan dengan baik. Okay, sekian, terima kasih.